diberikan dalam aspek harta, maka sebahagian kecil daripada perlu dicabut, khususnya untuk membantu golongan yang diuji oleh Allah pada satu-satu waktu dengan kesusahan. Kita buat perlu kata, bukan banyak 2% saja, ya. Tak banyak mana pun. Kalau RM1,020 sudah jemaah sekalian, RM1,020. Kalau Allah bagi kita RM5,000, ya, cukup 1 tahun, RM5,000 itu cuma nak cabut 100 ya. RM5,000 Allah bagi kita nak cabut 100 untuk bantu orang susah, supaya dia tak terlalu asap, tak hilang pertimbangan, menyambung dan sebagainya, kerana nak memenuhi tuntutan orang-orang yang dia tanggung, yang mungkin mangsa kejahatan itu kita. Jauh-jauh payah jiran dekat sana, kan? Kita tahu dia pergi mana, balik pukul berapa, pintu mana terbuka, waktu ni pintu mana tertutup, waktu ni, waktu bila ada orang, waktu bila tak ada orang. Dia jiran, dia lebih tahu. Dan jiran yang susah itu menjadikan jiran yang senang di sebelah sebagai bangsa, kerana takut nak cabut 100 daripada RM5,000 yang diberikan oleh Allah. Ini senang-senang. Nabi di patronah dan bijaksana, ya. Dia bercakap ini, dia bersabda ini lebih 1400 tahun yang lalu. Dia susah. Waktu kalau kita tengok nyamun apa semua, majoritinya kerana kesempitan. Dan kesalahan kesempitan itu datang atau puncanya daripada apa? Tapi makna realiti yang jenis macam itu kerana kesempitan. Hidup itu 3. Dan keempat dia kata apa? Tiada mereka mungkir janji akan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh-musuh mereka. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan-tangan mereka. Yakni mereka mungkir janji dengan Allah dan Rasul. Apa maksud mungkir janji Allah dan Rasul? Bila kita mengucap 2 kalimah syahadat, ya, kita tidak menerima Tuhan yang lain melainkan Allah SWT, dan kita bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Maknanya kita telah berjanji untuk meletakkan secara mutlak kepatuhan kita dengan Allah SWT semata-mata dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu di antara yang terkandung dalam intipati 2 kalimah syahadat. Sebab itu bagi orang yang mengucap 2 kalimah syahadat, tetapi realiti hidup dia jelas, dia tidak meletakkan patuh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atasnya, maka dia disifatkan sebagai orang yang memungkiri janji dengan Allah dan Rasul. Jadi orang begini, apa kesan atau akibat yang terpaksa ditanggung? Allah datangkan satu kuat lain akan menguasai mereka dan merampas segala apa yang ada di tangan-tangan mereka. Dan jelas dari antara bukti yang cukup untuk kita jadikan panduan ialah negara Palestin. Ini dia benar. 1948 ini dia bermula. Dan berlakulah kronologi penaklukan demi penaklukan, kezaliman demi kezaliman yang cukup popular. Antaranya pusat penampungan ataupun di Beirut itu kemah Sabra, bunuh. Dia bukan ada negeri pun, tapi dia ambil negeri, dia halau Islam. Ini dia pasal apa? Pasal umat Islam tak menunaikan janji. Sebab itu bila kita bersedia, ya, mengucap 2 kalimah syahadat, menerima Allah sebagai Tuhan kita, maka bersedialah untuk patuh atasnya sahaja. Tak boleh kita patuh terhadap benda yang lain. Tak boleh kita beramal dengan satu sistem yang lain. Tak boleh. Apa juga yang diperintahkan oleh Allah menjadi kewajipan bagi kita, supaya kita tidak terhimpun di kalangan orang yang disebut sebagai mungkir janji dengan Allah dan mungkir janji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dengar. Itulah tuan-tuan, bila kita sebut Islam, kita ajak masyarakat umat Islam supaya bersama-sama memastikan setiap hukum hakam Allah SWT yang ada dalam Quran itu dikeluarkan menjadi amalan dalam kehidupan kita tanpa banyak soal. Di akhirat esok ada golongan yang dipilih oleh Allah, dimasukkan ke syurga tanpa hisab, tanpa persoalan. Siapa mereka itu? Antara sikap mereka di dunia, orang yang dipilih oleh Allah dihantar ke syurga tanpa hisab ialah orang yang ketika di dunia dia tak banyak keenam dengan Allah, tak banyak solat jawab, atau dalam bahasa moden tak banyak cengkadang.
Sami'na wa ata'na, dia dengar, dia patuh je, dia tak banyak soal. Orang ni yang dia harap so Allah pun tak banyak soal, terus pilih untuk dihantar ke syurga tanpa sebarang hisab. Sebab di dunia dia tak banyak soal. Apa juga yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang dia usahakan untuk dilaksanakan dari jalan hidup. Hanya kita nak. Ini dia. Buka dalam surah Taha. Ini alasan yang cukup kuat dalam menafikan kerana manusia hari ini yang tak nak kepada syariat Allah. Taha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkirah liman yakhsha, kata Allah. Taha, wallahu ta'ala alam. Ya. Ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Tidaklah kami menurunkan ke atas engkau Al-Quran ya Muhammad litashqa, sebagai pembawa kepada malapetaka, sebagai pembawa atau pengundang kepada kesusahan dan kerumitan hidup, tak. Illa tadhkirah, melainkan dia sebagai peringatan, kata Allah, liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua isi dalam Quran itu bukan nak bawa kepada hubungan. Semua isi dalam Quran, khususnya hukum-hukum yang diminta oleh Allah untuk dilaksanakan dalam hidup, bukan bawa kepada perpecahan manusia. Kira illa tazkirah, melainkan peringatan, kata Allah, bagi orang yang berhajat di akhirat esok nak dapat tempat di syurga. Kita tak boleh dalam masyarakat majmuk yang begini, bangsanya berbagai, bahasanya berbilang, budayanya macam-macam, tak sesuai. Allah tu bukan bodoh macam kita. Dia tahu apa yang sesuai bagi kita. Ini dia. Takkanlah dia nak bentangkan atas kita sesuatu benda yang kita tak boleh buat. Itu zalim nama dia. Sedangkan zalim itu sifat mustahil bagi Allah. Sebab Allah itu pengasih lagi penyayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kami syariatkan ke atas satu-satu golongan manusia, melainkan atas kemampuan manusia. Mana semua yang Allah suruh buat adalah atas kemampuan, dan Allah tahu itu cukup baik, the best bagi kita. Baik bagi kita, bukan satu benda. Cuma kadang-kadang dipinasi drastik. Waktu itu kita kata tak bagus, tapi bila sampai satu ke depan baru kita, oh muncul lah. Nampak? Ini dia. Allah dah berderah pun. Sebab itulah Allah cabar siapa-siapa di kalangan manusia yang ragu, yang merasakan bahawa apa yang Allah perintahkan atas dia tu boleh bawa huru-hara, boleh bawa hudud, boleh bawa kemusnahan, kemiskinan dan sebagainya. Allah cabar. Itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijab u'iddat lil kafirin. Kalau kamu ragu lah, tak apa percaya, kata Allah. In kuntum fi raib, kalau kamu ragu ada ataupun ada perasaan tak percaya dengan benda yang Allah minta kamu buat, itu ya, faktu bi suratin min mithlihi. Okey, aku cabar membuat surah yang serupa ni. Buatlah benda-benda ni dia. Wada'u syuhada'akum, kalau kamu tak mampu buat seorang, wada'u syuhada'akum, ajaklah syuhada'akum itu antara pimpinan-pimpinan kamu, orang yang otaknya bodoh macam kamu, ajak pakat ramai-ramai. Tak cukup di kalangan manusia, ajak jin-jin yang melata di bumi sepakat. Buat benda nak lawan Allah. In kuntum shadiqin, kalau kamu rasa kamu pihak yang benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, kata Allah, dan Allah kata wa lan taf'alu, lan itu maknanya apa? Sumpah lil, maknanya sumpah sampai bila-bila. Dia panggil lil aqad, maknanya sampai bila-bila, lil abad sampai waktu mana-mana pun. Kalau ada usaha nak buat, dia tak boleh buat. Kalau kamu cuba juga nak buat, kamu rasa kamu pandai, Allah kata wa lan taf'alu. Macam kita lah, demi Allahmu memang tak boleh buat. Buat juga, fattaqun nar. Kalau kamu degil juga, tolong ingat akan balasan neraka kamu. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang kami sediakan bahan bakarnya terdiri daripada an-nas wal hijarah, tubuh-tubuh manusia dan batu-batu, u'iddat lil kafirin, yang memang kami sediakan khas untuk golongan yang macam kamu, golongan yang lain. Ini dia, ini yang kita takut, tuan-tuan. Sebab tu bila tersebut Islam,
First focus kita ialah ajak manusia kembali kepada syariat Allah, supaya kita tidak bergelenggu dengan azab yang Allah janjikan atas kita. Pada satu waktu kita akan dikuasai oleh orang lain dan kita terpaksa hidup di bawah pemerintahan syariah. Jadi kita tak nak pesan daripada sikap engkar. Waktulah daripada kata Nabi ketika nak bersabda ni, Nabi mari menggambarkan apa yang Nabi nak cerita di benda yang cukup besar, benda yang cukup berat. Ini yang tuan-tuan ada sekali dalam konteks hadis ni kan, apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka. Satu lagi kesan, bila mana umat Islam atau pemimpin macam khasnya tidak mahu melaksanakan syariat Allah yang ada dalam Quran, antara mana yang didatangkan oleh Allah ialah perkelahian di antara umat Islam. Ini juga berlaku. Cuba kita tengok negara yang terlibat dengan perang, majoriti negara umat Islam dan oleh orang-orang Islam. Di Amerika tak nak pula bergaduh, di Britain tak mau pula berkelahi. Di negara umat Islam berkelahi. Pasal apa? Itu janji daripada Allah, kesan daripada sikap lego, sikap engkar kita dalam meletakkan sikap patuh kita terhadap Al-Quran. Ini dia betul. Sebab tu hari ini kita diberikan peluang oleh Allah, sihat akal, sihat fikiran, sihat tubuh badan. Kemudian pula mudah nak faham apa orang cerita, mudah faham Quran hadis. Kita pastikan antara tugas kita ialah untuk melihat khususnya negara kita ditakbir oleh Allah SWT. Maksudnya segala sistem yang digunakan pakai ada sistem yang diminta oleh Allah SWT. Jangan adalah perasaan kita tak boleh, tak sesuai. Kita siapa? Siapa kita nak kata begitu dalam bahasa modernnya? Lu siapa? Nak lawan Allah. Otak kita ni pun Allah yang cipta. Kita guna otak kita yang kecil ni nak buat sesuatu, nak lawan pula hak Allah. Dia kata lu siapa tu? Dua ekstrak sama-sama sedang sama-sama ekstrak. Kita nak generasi kita ni mungkinlah sehari dua je lagi hidup di atas muka bumi, sehari dua je lagi. Ya, dunia atau negara kita, bumi kita ni bakal kita tinggalkan kepada generasi yang mendatang. Yang pastinya mereka daripada keturunan-keturunan kita. Apa nak kita keturunan kita esok dibelenggu dengan sesuatu yang tidak membawa mereka kepada iman. Dia belenggu sesuatu yang boleh memusnahkan keislaman diri mereka. Kita tentu tak mahu. Sebab itu mari kita rintis jalan pada saat ini menggunakan segala usaha dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita ni, yang berbagai-bagai orang yang pandai ni, kita joinkan kepandaian tersebut, lalu kita usahakan supaya kita boleh melihat syariat dan hukum Allah berjalan dalam kehidupan umat manusia. Kita boleh tengok itu. Kita rintis jalan. Dan kita tak nak kita nanti jadi kutukan generasi yang akan datang. Ni orang dulu lah. Tak nak usahakan. Dah jadi macam ni nak buat macam mana lah. Dia tak nak ada ungkapan begitu daripada keturunan-keturunan kita waktu akan datang. Sebab tu kita hari ni bukan sekadar tambah ilmu saja. Kita baca hadis, baca Quran bukan sekadar untuk menambah ilmu, tidak ada. Tapi kita yang tujuan lain nak pastikan apa lagi tanggungjawab kita. Selain daripada tanggungjawab terhadap diri kita, apa lagi tanggungjawab terhadap agama kita, tanggungjawab terhadap negara kita, tanggungjawab terhadap tanah air yang bakal kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Supaya apa? Supaya bila kita bangkit di hadapan Allah, Allah melihat kita orang yang bertanggungjawab. Itu kita sebut sekali lagi, hebat tak hebatnya kita di akhirat bergantung hebat tak hebatnya di dunia dalam aspek tanggungjawab. Maksud kita nak supaya tanggungjawab yang Allah letakkan bahawa kita tunai